siapa nak pergi perang. Ini tentera Izzuddin Al-Qassam ni yang tengah perang sekarang ni. Berdiri di hijau macam kita ni. Hijau macam kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah saya ambil lebih kurang setengah jam sahaja, tak lama. Duduk dalam masjid yang duduk kat luar niat i'tikaf. Duduk kat luar tak dapat pahala i'tikaf. Duduk dalam masjid. Tajuk kita malam ini ialah 3 peristiwa besar di bulan Ramadan. Inilah jalan hidup manusia yang bertakwa. Kita nak ambil konsep dia biar kita mudah faham. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran mengenai puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Itulah tujuan daripada puasa kita yang dikupas oleh ramai para ustaz. Siapa kita rasa nak mutah dah, duk sebut takwa, takwa. Tapi nak macam mana? Nabi ajar kita, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana saja kamu berada. Ketika damai, takwa. Ketika perang, takwa. Ketika seorang-seorang, takwa. Ketika ramai-ramai, takwa. Ketika kita lapar, takwa. Ketika kita kenyang, takwa. Ittaqillah haitsu ma kunta. Nabi kata, bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana saja kamu berada. Di mana-mana. Kalau kita berada dekat kapal terbang MH71 pula dah. 17 takwa. Kita berada dekat kapal terbang terhempas 370, tak tahu ke mana, takwa. Kita berada di Sabah, kemungkinan besar ada 4 kawasan yang akan diadakan perintah berkurung. Ni benda pelik berlaku kat Malaysia ini. Kena takwa. Mana apa dia? Buat yang disuruh oleh Allah, tinggal yang dilarang. Itulah makna takwa. Itulah Ustaz sebut habis dah. Yang saya nak sebut malam ini, di sepanjang Ramadan, di sepanjang usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama 53 tahun di Makkah, kemudian 53 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Di sepanjang Ramadan itu ada 3 peristiwa besar yang berlaku. Peristiwa yang berlaku itu, yang pertamanya ialah berlakunya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. 2, berlakunya Ghazwatul Badril Kubra, berlakunya perang Badar yang sangat hebat, walaupun tak ramai yang menyertainya. Yang ketiga, ya, berlakunya Fathul Makkah, pembukaan, pembebasan kota Mekah. 3 ini berlaku dalam bulan Ramadan. Dan peristiwa ini peristiwa besar yang sengaja disusun atur oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi jalan hidup kepada kita orang yang bertakwa. Inilah jalan hidup yang telah dilalui oleh Habibullah. Bukan Habibullah anak aku tu. Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kita nak bincang malam ini, inilah jalan yang telah dilalui oleh Habibullah. Gelaran yang paling tinggi. Tak ada dah lebih tinggi daripada gelaran ini, melainkan ialah gelaran Habibullah, kekasih Allah. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga inilah jalan hidup yang telah dilalui oleh para sahabat. Dan Nabi Muhammad ni macam mana Ustaz? Rasulullah, sahabat Nabi macam mana? Inilah ahli syurga. Inilah ahli syurga. Yang tuan-tuan duk minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta syurga daripadamu ya Allah. Kita minta apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta daripadamu syurga ya Allah, redamu dan syurgamu. Ni hak kita duk minta dalam semayang kita. Cuma orang Melayu kita ni duk doa, tak tahu ke benda setengah tu. Tahu minta je, minta. Dah mu baca benda. Amin. Imam Husni, Imam Buddha tadi sahabat duk baca amin. Dah mu amin apa tadi? Tak tahu dah orang amin, saya pun amin ha. Oh. Begitu pula. Lepas tu tadi aku dengar mu sedih teresok-esok, mu teresok-esok tu pasal apa pula? Saya sedih bukan apa Ustaz. Dah orang lain pun sedih, saya pun sedih lah. La ilaha illallah. Maknanya kita menangis ketika berdoa itu bukannya kita menangis kerana kita tahu makna, kita reti makna, insaf di atas dosa kita kepada Allah. Ini kacau kita. Kita berjalan dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, kita tak tahu apa yang kita minta. Kalau dalam bab doa lah, okey. Hanya apa dia? Hak ni kita nak cari ni. Cari hak ni lah. Semayang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Kita berjuang, kita demonstrasi, kita infak fi sabilillah. Malam tadi tuan-tuan dengar daripada kawan saya lama di Sabah dulu, Cikgu Anwar Ali, akhir lekat Ustaz Anwar Ali. Orang teriak. Tak ada cari lain. Dia tu guru pakar matematik tu, cemerlang tu, jangan main. Nak buat bodoh gitu je. Pandai matematik nombor 1 tu. Saudara sekalian, tak ada lain kita cari ni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridhaka jannah. Kami minta redamu ya Allah. Lagi jannah, syurgamu ya Allah. Sahabat, kalau kita puasa tak sampai tahap tu, makna puasa kita ni tak comel lah. Puasa yang kita tunaikan itu puasa tak comel. Puasa mana? Puasa tak sampai kita nak cari redha daripada Allah dan kita nak dapatkan syurga Allah. Setuju? Nak ke tak? Nak tak syurga ni? Bahasa mudah je. Nak cakap 20 minit lagi. Kita nak syurga Allah Ustaz. Mu tak dapat syurga Allah. Dah tu kita kena dapat redha. Dapat redha Allah. Nak dapat redha Allah, tak boleh buat cara sendiri. Tak boleh fikir-fikir ikut nafsu sendiri. Dah tu, ini jalan dia. Ni jalan dia. Mu ustaz ke, mu cikgu ke, mu tok guru ke, kita orang apa ke, dia orang mana ke, tak boleh buat cara lain. Ni cara dia. Sahabat-sahabat Rasulullah dia dah dapat dah. Nabi Muhammad dapat nombor 1. Apa nombor 1 dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best
ucapan selawat daripada Allah. Orang lain Abdullah, orang lain Yusuf, Musa, Isa alaihi salam, di atasnya selamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengucap selawat pada dia. Oh, lagi tinggi. Gelarannya siapa? Habibullah, kekasih Allah. Sudah beres Nabi Muhammad, jalannya clear masuk ke syurga. Lagi satu ialah para sahabat. Jangan pergi lagi lain, jangan pergi jauh, kena mari sini juga. Lagi satu dia, para sahabat. Siapa dia para sahabat? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Apa pingat dia? Apa pingat dia? Pingat dia dulu. Apa pingat dia dapat? Radhiyallahu anhum. Allah reda kepada mereka. Inilah manusia contoh yang kita nak ambil. Dan inilah yang kita nak cakap sikit malam ni. Inilah berlakunya 3 peristiwa besar di sepanjang bulan Ramadan mengikut tertibnya. Yang pertamanya ialah nuzul Quran, yang keduanya ialah perang Badar, yang ketiganya pembukaan kota Mekah. Kalau kita nak dapat jadi kekasih Allah, kita nak dapat syurga Allah, kita nak dapat redha Allah, maka turutan ini wajib kita ambil. Bermula daripada mana? Bermula daripada nuzulul Quran. Ketika itu umur Nabi kita berumur 40 tahun. Tahun 1 kerasulan. Kena ambil sumber daripada Al-Quran. Tak boleh nak pandai-pandai bab makan, bab minum, bab pakaian, bab ibadat, termasuk bab perjuangan. 2, kita kena mengharungi proses. Kita kena ada jihad, kesungguhan. Macam kata Tuan Guru Presiden, jihad bukan semata-mata akad senjata. Jihad dengan mana al-juhdu, kesungguhan kita lawan nafsu kita. Kita bangun sembahyang, lawan nafsu kita, kita tak makan. Lawan nafsu kita, tak dekat dengan bini siang hari. Lawan nafsu kita, keluar zakat walaupun kita sayang harta benda kita. Itu jihad dalam arti kata yang luas. Kena sanggup berkorban. Bila berlaku? Di ketika umur Nabi kita 55 tahun. Waktu itu Nabi sudah pun menjadi Rasul selama 15 tahun. 15 tahun jadi Rasul. Apa yang kita harapkan? Tidak lain, tidak bukan ialah hasil dan natijahnya apa? Kita mendapat kejayaan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu ialah kepada orang-orang yang bertakwa. Dan inilah jalan kepada insan yang bertakwa. Senang ke, susah ke, payah ke, cepat ke, lambat ke, senang ke, susah ke, dekat ke, jauh, inilah satu-satunya jalan yang ada kepada kita, Syekh. Tak ada jalan lain. Inilah satu-satu jalan hidup yang telah pun dilalui oleh Habibullah, kekasih Allah, Nabi Muhammad, dan juga para sahabat baginda. Saudara, kalau kita mahukan kejayaan, kini kejayaan, kita tak akan dapat kejayaan ini. Kita tak akan dapat kejayaan melainkan kita mesti mengharungi perjuangan ini. Kena ada jihad, kena ada susah payah. Siapa peringkat apa dia? Mengalirnya darah. Darah tu mengalir. Darah mana? Darah merah. Sumbernya, sumber dan bahannya ialah kita kena ambil Al-Quran. Itulah 3 perkara yang berlaku secara tertib. Semayang kalau tak ikut tertib, batal semayang.
Ambil air semayang tak ikut tertib, basuh kaki dulu, akhir sekali basuh muka. Tak sah air wuduk kita. Kenapa? Tak ikut tertib. Ini tertib bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Tertib dia bermula dengan apa dia? Orang yang bertakwa kepada Allah mestilah mengambil sumber daripada Allah. Apa dia? Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, menjadi petunjuk pada manusia, menjadi keterangan daripada petunjuk, wal furqan, dan menjadi pembeza di antara yang hak dengan yang salah. Al-Furqan. Apakah ayat yang mula-mula turun? Saya ambil poin dia. Ayat yang mula-mula turun mengajar kita supaya kita kenal Allah dan kita kenal diri kita. Inilah nuzul Quran. Inilah nuzul Quran. Ayat yang mula-mula turun tadi, Khatib sebut tadi. Saya tak tahu berapa orang tidur tadi. Saya rasa ramai tidur. Tajuk senang. Tajuk pengkhianat, penentang Al-Quran. Dia kata Quran ni turun dua keadaan. Saya ulang. Kepada sebahagian besar tidur. Dan suara Ustaz Karazmi dia slow sikit. Suara dia begitu nak macam mana? Ilmunya kira lah bagusnya. Suara dia. Kalau tuan bangun habis orang. Dan dia suara dia. Kalau Husni agaknya Ustaz Husni okey sikit agaknya. Dia Quran ni sikit-sikit. Quran ni nuzul Quran. Quran ini dia turun sekaligus 30 juzuk siap. Sebutir Quran tu daripada mana? Lauh Mahfuz siap 30 juzuk, siap 114 surah, siap 6,600 lebih ayat. Turun ke mana? Turun ke Baitul Izzah di langit dunia. Tuan-tuan tahu tak duduk mana? Kita MS30 tak tahu ke mana. Moga langit lagilah kita tak tahu duduk mana. Tahu yakin sudahlah. Yakinlah MS370 hilang. Yakinlah Baitul Izzah langit dunia tu ada. Kita tak nampak, tak tahu. Okey. Siap 30 juzuk. Hak tu turun pada malam Qadar sekaligus 30 juzuk. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat tu selesai. Tahu dah sebenarnya. Satu. Lepas tu daripada situlah Quran turun satu. Dia mulakan dengan apa dia? Dia mula turunnya ayat yang pertama. Ini hak nuzul berperingkat-peringkat sikit-sikit. Hak mana ni? Turun pada tanggal 17 Ramadan mengikut sebahagian ulama. 17 hari bulan bukan 20 hari bulan. Malam Qadar 20 kata. Tak begitu? Bagus saya faham Ustaz. Yang kata turun malam Qadar itu ialah turun sekaligus 30 juzuk. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Selesai. Hak ni turun pada tanggal 17 Ramadan. Sikit ayat demi ayat, ayat demi ayat, ayat demi ayat. Turun tu apa dia? Menjadi pedoman kepada manusia macam nak hidup. Mula dengan apa? Mula dengan ayat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan seluruh yang ada. Khususnya khalaqal insan, mencipta kita manusia. Kalau begitu sahabat sekalian, ayat mula-mula nak ajar apa dia? Kenalah Tuhanmu dan kenalah dirimu. Mu jangan sombong dengan Allah. Mu jangan tak kenal Allah. Ambillah Al-Quran. Kita terima air dari langit kerana air ini ciptaan Allah. Iqra bismi rabbik. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu. Tuhan hak mana ni? Alladzi khalaq. Alladzi khalaq. Tuhan yang telah mencipta. Cipta apa? Semua benda. Cipta manusia, cipta binatang, lembu, kerbau, kambing, langit, udara, air hujan dan segala-galanya, langit, bumi. Allah itulah. Jadi kalau Allah itu yang mencipta,
Cerita apa dia? Allah lah yang buat turun air dari langit. Kalau begitu, nak menyuburkan akhlak dan perangai manusia, kena ambil apa? Ambil dari langit juga. Apa dia? Al-Quran. Apa masalahnya? Masalahnya orang kita ni tuan-tuan, dia tak yakin dengan Allah Ta'ala. Dia tak yakin. Bab-bab puasa dia percaya. Ni sikit untuk kedai kopi. Kita ustaz, kita percaya bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ada 7 minit lagi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Al-Baqarah 183. Semua orang Melayu percaya ustaz. Kita puasa 14 jam ustaz, tidak akan memudaratkan kita, tidak akan membahayakan kita. Kenapa? Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Habis, kenapa pula bila Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu qisas. Al-Baqarah 178. Tadi puasa Al-Baqarah 183. Bila sampai perkara-perkara nak menyusun kehidupan yang tidak dalam bab ibadat, bukan bab ibadat tapi bab jenayah, orang kita dah tak yakin dah ayat daripada Allah berkait dengan undang-undang jenayah. Bila kata keluar zakat, nyebelamba zakat fitrah, zakat fitrah, zakat fitrah, zakat. Habis majlis agama, raja tak raja, menteri tak menteri, zakat berkat, zakat berkat, zakat berkat. Mari bab ekonomi, mengharamkan riba, mengharamkan judi. Saya ingat tak boleh pakailah undang-undang Ustaz. Ini judi-judi ni biar ada lah, cukai. Ini riba-riba ni kalau tak ada Ustaz, nanti lingkup kita punya negara. Habis. Inilah masalah kita. Apa masalahnya? Masalah kita sahabat-sahabat sekalian, orang-orang Melayu kita, orang-orang Melayu kita ni, dia yakin sangat Allah Ta'ala itu ahsanul khaliqin. Allah lah pencipta yang paling baik. Bila dia baca dalam sujud, dia baca dalam sujud. Sujud apa? Sujud sajdah, bukan sejadah. Minum air kejap. Ada 5 minit in. Tak berhenti ni. Bismillah. Ini sujud sajdah. Cuba tengok ayat mula-mula. Dia kena selesai hak ni dulu. Orang kita, orang Melayu ni, kalau tak selesai bab akidah lah, mari duit 50, 60, 200, mampu gitu je Syekh. Dia mesti selesai yang ni dulu. Persoalan akidah. Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fi. Alif Lam Mim, diturunkan Al-Quran ini dengan tidak ada sebarang syak. La raib, tidak ada syak. La syakka, tidak ada syak padanya. Makna apa dia? Kita kena yakinlah. Ini tidak kita yakin bila kita baca ayat tu yakin. Turun sujud belaka. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ahsanul khaliqin. Tuhanlah pencipta yang paling baik. Kalau Allah pencipta yang paling baik, maka Allah itulah biahkamil hakimin, dia buat undang-undang yang paling baik. Betul ke tidak? Selesai akidah, barulah kita baca menatang ni. Alai bala wa ana ala zalika minasyahidi. Ni tu ima, tu bila, tu siyak, tu abi, nasabah, ngejubah. Allahu akbar. Sampai pada ayat والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Sampai pada ayat أليس الله بأحكم الحاكمين. Tok bila tok siap belakang ni, bala wa ana ala dzalik syahidin. Sunat baca tu confirm bala wa ana, dan aku ala, tertinggal di atas zalika, kenyataan tadi. Kenyataan mana? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Saya yakin sungguh-sungguh, baru betul kita ni jadi orang yang beriman dengan Al-Quran. Memang orang-orang Melayu
percaya Al-Quran dari Allah, tetapi orang Melayu tidak yakin dengan ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran. Dia percaya bab ibadat, bab zakat, dia percaya bab puasa, tapi tak percaya bab mengaitkan undang-undang Qisasul Ta'zir. Dia percaya masalah zakat membawa berkat, tapi dia tak yakin untuk mengharamkan judi, mengharamkan arak, mengharamkan riba. Betul ke tidak? Ini penyakit saya, penyakit orang kita. Ya Allah, tak apalah. Orang lain tak nak ke Islam, dia punya pasal lah Ustaz. Saya nak kepada Al-Quran. Saya nak meletakkan Allah nombor satu dalam hidup saya. Cantik. Dan Al-Quran lah pedoman dalam hidup saya. Bila kita dah tekad begitu sahabat-sahabat sekalian, maka mahu tidak mahu kita kena menempuh laluan yang kedua. Laluan mana? Laluan yang pertama kita sudah melaluinya dan sedang melalui apa dia? Kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber dalam kehidupan kita, semua ibadat, semua akidah, segala-galanya. Tapi bila kita ambil Al-Quran ini kita panggil Al-Furqan. Quran ini panggil Al-Furqan. Rupanya mahu tidak mahu, siapa yang melalui hak yang biru Al-Quran ini, maka dia kena melalui jihad dan perjuangan, susah, payah, sabar. Apa dia? Mereka kena melalui berlakunya peperangan Badar. Susah, payah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut Al-Quran ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Begitulah Allah Ta'ala sebut perang Badar. Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Allah guna kalimah sama. Panjang pula nota ni. Nak berhenti dah ni. Payah tu dia. Yaumal furqan. Ni ayat ni. Tuan-tuan buka surah Ali Imran 13. In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaumal furqan. Yaumal furqan maknanya hari pembeza. Yaumal furqan. Yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua bala tentera. Allah Ta'ala sebut bala tentera bertembung. Hak mana? Satunya yang beriman kepada Allah, lagi satu yang kafir. Quran disebut Al-Furqan tadi. Quran sebut Al-Furqan. Kali-kali Ustaz, Allah Ta'ala sebut perang Badar juga dengan makna apa dia? Al-Furqan. Masa tak panjang. Tuan-tuan balik buka surah apa tadi? Tuan-tuan buka surah Ali Imran ayat apa tadi? 13. Yaumal Furqan, hari pembeza. Quran itu juga pembeza. Yaumal taqal jam'an, iaitulah hari bertemunya dua pasukan. Pasukan mana? Yang disebut dalam ayat yang lain, surah yang sama Ali Imran. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu min nasri man yasha inna fi dhalika la'ibatan li ulil absar. Masa kecederaan, jangan tengok jam. Sesungguhnya telah ada tanda bukti bagi kamu berdua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Satu pasukan perang pada jalan Allah, satu je. Hak lain Ustaz, hak nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Wa ukhra kafirah, yang lain tak berjuang Islam. Mana apa dia? Jalan perjuangan Islam satu je. Hak lain sebut komunis ke, sosialis ke, Nasara ke, Kristian ke, Al-Maghdu Ad-Dhalin ke, semua sesat belaka. Hak betul satu je. Hak mana? Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi, aku dan sahabat-sahabat aku duduk dalam jalan perjuangan ini. Hak tadi, hak dapat title radhiyallahu anhum tadi tu. Lalu mereka yang kafir itu melihat orang-orang Islam dengan pandangan mata biasa, dua kali ramainya berbanding mereka. Dalam peperangan Badar ni, musuh-musuh Islam, dia tengok orang Islam dua kali jumlah dia. Jumlah musuh kafir ialah 1,000 orang. Jumlah musuh kafir ni 1,300. Dia tengok orang Islam 2,300. Subhanallah. Sahabat, saya sangat yakin apa yang sedang berlaku
di bumi Gaza, sekalipun rakyat yang mati 200 lebih dah, tu rakyat. Tapi mujahid-mujahid, tentera-tentera Islam, mereka pasti tidak kalah, sebab mereka berperang dalam bulan Ramadan. Saya tak ada statistik, saya tak ada ilmu yang tinggi, saya tak ada apa teori yang hebat, tapi sejarah peperangan dalam Islam, kalau lawan Islam bulan Ramadan, kamu kalah. Bukan rakyat, kamu kalah. Dan Allah Ta'ala dah tunjuk banyak benda. Mereka tengok tentera putih, tentera kasar ni, dia pakai baju hijau macam aku ni. Baju hijau ni kebetulan pakai hijau pula ni. Sebab Palestin ni tuan-tuan jangan bayang Mekah. Mekah padang pasir. Palestin ni bumi pertanian. Kena pakai warna hijau. Mau nak perang mana pakai baju celoreng tu, orang nampak kita. Dia mesti ada taktik, strategi. Masuk dalam hutan orang tak nampak kita. Okay. Nampak tentera putih lah, mata jadi kelabu lah. Sahabat kita tembak roket dia. Dia kata aku tak tembak lagi. Tembak macam mana kereta kebal tu dah meletup. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah harama. Wa ma ramaita, tidaklah kamu yang melontar. Idh ramaita, ketika kamu melontar. Bukan melontar kata Allah ketika melontar panah. Walakin Allah harama, tetapi Allah lah yang melontar. Sahabat sekalian, begitulah peperangan Badar ni berlaku. Nak menggambarkan kepada kita, peperangan Badar ini bukannya peperangan lawan bangsa, tapi peperangan kerana akidah, kerana iman, bukan kerana bangsa. Kerana yang berperang itu bangsa Quraisy yang Islam dengan bangsa Quraisy yang tak Islam. Masa tak panjang. Kalau begitu, pertemuan kita dengan sesiapa saja bukan pertemuan bangsa, bukan pertemuan harta benda. Pertemuan kita ialah pertemuan soal akidah, soal iman. Maka sahabat-sahabat sekalian, jalan ini kita mesti lalui. Kita tak ada pilihan. Itu sebab selalu saya sebut, kata Waraqah bin Nawfal, Muhammad, tidak ada orang yang mendukung Al-Quran ini, malaikat dia akan disakiti, malaikat dia akan dibohongi, disakiti, dia akan dihalau dan diperangi. Maka benar kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah tadi, apa kata dia? Orang yang mengambil Al-Quran sebagai jalan hidup, cara hidup dia, maka dia hendaklah bersabar. Sabar apa ustaz? Ni nak habis ni. Sabar apa? Orang yang ambil Al-Quran kena sabar. Sabar apa ustaz? Sabarlah. Orang yang ambil Al-Quran, yang nak kepada Islam, yang pertama sekali orang bertakwa, Allah lah segala-gala dalam hidupnya. Yang kedua, Quran lah menjadi pedoman untuknya beramal, beribadat, ekonomi, politik dan segala-galanya. Habis, bila kita ambil Quran, jawapannya apa dia? Susah, payah. Orang tak bagi itu, tak bagi ni, sekat sana, sekat sini, fitnah tanah, fitnah sini. Maka kata Sayyidina Ali, ar-ridha bil qalil, redalah dengan yang sedikit. Apa yang penting di akhirat nanti kita pasti punya bekalan yang cukup. Maka insya-Allah kalau inilah jalan takwa yang kita ambil, maka kesudahannya ialah di hujung hidup Nabi 3 tahun sebelum wafat, Nabi telah mencapai natijah. Hasilnya apa dia? Pembukaan kota Mekah. Maka inilah yang saya sebut kepada tuan-tuan, 3 peristiwa besar di bulan Ramadan, dan inilah jalan hidup manusia yang bertakwa kepada Allah, yang layak untuk dia memasuki syurga Allah sebagaimana yang telah dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami meredamu ya Allah dan syurgamu, dan kami terjauh kemurkaanmu dan nerakamu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa bapa kami ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun karim ya Allah, Engkau lah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Tuhibbul 'afwa, Engkau suka beri keampunan. Fa'fu
anna, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, wa an walidina, dosa bapa kami ya Allah, wa an jami'al muslimat, dosa muslimin dan muslimat, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Oleh itu ya Allah, kasihkanlah kami ya Allah, sayangkanlah kami ya Allah. Fa'fu anna, fa'fu anna, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, untuk kami jadi orang yang baik-baik ya Allah, manusia yang bagus-bagus ya Allah, yang berjuang jalanmu ya Allah, yang ikhlas dalam perjuanganmu ya Allah, yang sanggup mengembangkan masa tenaga kerana perjuanganmu ya Allah, fi sabilillah. Allahumma a'inna ala zikrika ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk ingat padamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan sebaik-baik padamu, beribadat padamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakanlah bagi kami ya Allah pasangan-pasangan hidup kami, suami-suami kami, isteri-isteri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, semua mereka itu adalah menjadi kegembiraan kepada hati kami, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi rakyat yang bertakwa di belakang kami. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhilla syirkal musyrikin. Ya Allah, berilah pertolongan kepada Islam dan umat Islam, kehancuran syirik dan orang-orang yang musyrik. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi Gaza, Palestin. Ya Allah, berilah pertolongan kepada umat Islam mujahidin yang ada di Gaza, Palestin. Allahumma ansuril muslimin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah orang Islam yang ada di Palestin Allah, wa fi Syria, yang ada di Syria ya Allah, wa fi kulli makan, yang berada di seluruh dunia. Tolonglah mereka ya Allah, tolonglah mereka ya Allah. Unsurhum ya Rabb wa ahzim aduwahum ya Rabb. Tolonglah mereka ya Allah dan hancurkanlah musuh-musuh mereka ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. 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 Kita sambung lagi sembahyang kita.